Dia akan menjarakkan kita dengan Allah. Yang paling besarnya, dia akan bawa kita yang menyebab dak selamat di hari akhirat nanti. Wajah as-sukhratul maut, bila datang saat kematian kita tu, hak pemerintah selesai. Sebab apa? Buat dah usaha dah sebanyak yang mungkin. Contoh dak nikah lagi. Kalau dia sabar, dia jaga molek, oi manis lepas nikah. Tak? Manis. Dan baru-baru ni, masa ada exec member baru ni, ada lagi hak puji. Tak, dia pergi mari Terengganu, dia kata tak temu lagi. Macam Kuala Lumpur ke Puang, hak free hairnya, hak pakar ketak dan sebagainya. Payuh nak jumpa. Maknanya mari dalam tempoh 2 hari tu tak jumpa dengan benda gitu. Walaupun tak kaya, walaupun tak lah kita ni mewah dan sebagainya, tapi tenang. Tak, itulah yang kita harapkan insya-Allah untuk negeri kita ini. Hak mari ni jadi ejen pula. Supaya boleh teguh orang lain. Jangan mudah sangat Tak, Terengganu jangan awak mudah sangat. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam satu sesi muhasabah kita bersamalah. Saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita bersama bagi meneruskan perjalanan saki-baki daripada kehidupan kita yang berbaki ini, yang perlu kepada bimbingan dan juga suluhan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memastikan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar dapat berjalan dengan baik. Yang hikmah dia, kesan dia adalah mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, yang akan pulang dan balik, yang memberi kebaikan kepada seluruh kehidupan kita khususnya dan juga kepada negeri kita secara umumnya insya-Allah. Kita renung, kita jadikan apa yang berlaku ini takdir yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada kita. Bukan kita nak orang lain kalau nak kira ramai lagi. Hak naik motor sama, hak naik kereta sama, bahkan hak lebih teruk lagi pun ada, kita akui. Tetapi warna kena kita. Tak sebab apa mari kita ni. Tu di antara benda-benda yang perlu kita bermuhasabah. Sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Di antaranya apabila Allah Ta'ala datangkan ujian ini. Di antara yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Apabila Allah Ta'ala sentuh dengan sesuatu kemudaratan, kesusahan. Bila mari susah tu, da'ana, maka akak tangan doa pada Allah Ta'ala. Kira-kiranya kalau kena tu Allah, kena lagu mana ni nasib kita, Allah, ya Allah selamatlah, malu keluarga kita dan sebagainya. Maka pada waktu tu kita gantung, kita doa pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ajar kita dengan begitu baik. Manusia ni masa dia susah dia ingat pada Allah Ta'ala. Kemudiannya sampai satu masa dalam ayat yang sama, qala innama utituhu ala ilma. Apabila dia rasa senang, dia rasa lega, dia rasa terlepas semula, maka pada waktu tu dia kata, oh ni hebat saya ni. Tak, mujur ni kita tahu dah lagu mana kita boleh elok dah ni, tak buat. Bukan kis ni saja, bahkan semua keadaan, termasuklah sakit demamnya, asalnya susah, mok kita sakit dan sebagainya, segar mok kita. Kita kata bila segar tu, kis kita ni cari obat ni. Nak ajar apa? Nak ajarnya apa hak berlaku ni, lagu-lagu mana pun kita kena kembali pada Allah Ta'ala. Ni tanda Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala cukup sayang kita. Sebab tu Allah Ta'ala tegur. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, anyuk dan akhir hidup dia dalam keadaan anyuk tadi. Tu di antara yang kita kena ingat. Allah Ta'ala uji manusia ni dengan di antaranya bermacam-macam ujian. Dan sayangnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tegur. Ada orang yang Allah Ta'ala tegur memang. Ada orang yang Allah Ta'ala tegur sampai macam mati. Belanggar, koma, sekian, kemudiannya segur balik. Lupa dah. Hak yang dia buat dulu, susah-susah dulu, dia tinggal terus. Hak teruk dia, hak dak molek dia, sehingga kan hati dia tersentuh, seolah-olah Allah Ta'ala beri nyawa kedua ke dia. Maka hidup dia dengan baik. Siapa membawa dia dekat pada Allah sehingga tinggal benda-benda hak dak molek.
Allah, kena pinjam kot 3,000 ke ustaz. Contoh. Ustaz nasihat maaf dah tadi tu, maaf dah tadi. Tiba-tiba mari baru ni ustaz, baru ni hak 5,000 baru ni dak bayar dah. Nak pula hak lain. Contoh. Nak sebut apa? Ni dalam diri betul maaf sama manusia. Tapi apa yang Allah Taala tahu, adik-adik yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Allah Taala tahu kepada kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, maka bila Allah Taala ampun kosong sungguh. Kosong sungguh. Bersih kita insya-Allah. Istighfar sama 70 kali sehari. Kemudian bertaubat kepada Allah, sembahyang sunat taubat dan sebagainya. Jika kesilapan bukan dalam hal ni saja ni, tetapi semua sekali. Hak tinggal sembahyang, kemudiannya buat kesilapan melalui mata kita, pendengaran kita, tutur cakap kita dan semua sekali. Buat salah dengan ibu dan sebagainya, maka dengar orang kena minta maaf dengan orang. Kemudian bila Allah Taala ampun kita, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian, bila Allah Taala ampun, maka selepas daripada tu kosong, tak ada apa satu, mulalah kehidupan dengan baik. Maka hadirkanlah supaya kita ini sentiasa bertaubat kepada Allah Taala. Allah Taala ampunkan kita insya-Allah. Kemudiannya, di antara yang berlaku ujian dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala datangkan kepada kita ini, maka nak bagi peluang kepada kita untuk kita jadi yang lebih baik. Dan cara Allah Subhanahu Wa Taala tegur kita ini adalah cara yang terbaik dan beri peluang insya-Allah. Mudah-mudahan bila ada program itu, ada yang terlibat, hikmah dia orang lain tak berani buat, mudah-mudahan pahala juga sampai kepada kita. Bukan sahaja yang menganjur, dan semua sekalilah yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik. Kemudian dalam hal lain, batas-batas, saya dah ambil masa yang panjang lah untuk jelas satu persatu. Di antara yang Islam telah letak batas-batas pergaulan yang perlu dijaga di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ini, maka kita kena jaga dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dan Allah Taala beri kepada kita kebaikan-kebaikan kerana kita sabar tadi. Orang hok dok nikah lagi, contoh dok nikah lagi, kalau dia sabar, dia jaga molek, oi manis lepas nikah tak? Manis. Tapi kalau dia dok jaga kok, gitulah. Dah, bukan kata dok sedap nikah, tapi gitulah nak kabarnya. Macam tak ada apa-apa. Kemudiannya, kalau hak nikah dah, ada hak nikah dah. Kalau hak nikah dah, lagilah bahaya. Maka kena jaga, kena pelihara insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita atas kesilapan. Allah Taala beri peluang yang lebih baik kepada kita insya-Allah. Dan kesan akibat dia, hak yang paling kita takuti geruni yang disebut tadi. Rosaknya sistem hidup kita, nak beri bank kepada siapa, maka berdalihlah kalau hak yang terlajak. Bukan tuan-tuan, hak yang terlajak tu. Kalau salah dok bendung dan sebagainya, kerajaan ada jaga. Statistik cukup dahsyat. Hak berlaku di negeri Terengganu. Bukan sahaja di antaranya anak luar nikah. Hak dok berjaya, duduk sekedudukan tapi dok berjaya. Hak baru pula lah ni Terengganu. Hak laki-laki, hak puan-puan ada juga. Dahsyat nak ceritanya, tapi kena ada proses bendung kesungguhan. Ada tahniah kepada semua yang terlibat. Mudah-mudahan kita juga di antaranya yang akan melakukan kerja-kerja setakat yang kita mampu. Jadi tuan-tuan, adik-adik sekalian, jika sekiranya ni kita tengok di antara yang boleh memberi kebaikan kepada kita, keluarga kita, maka pada waktu tu kita lah ambil kesempatan juga insya-Allah dengan di antaranya yang kita kena jaga. Iman yang ada pada kita ni, kita kena tunjuk di antaranya melalui kita cegah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, kita cegah dengan mulut. Kalau tak mampu dengan mulut, selama kita reda dengan hati kita bahawa kita tak setuju dengan perkara tu. Dan kita tahu benda tu tak betul. Dan kita mendokong, kita juga beri di antaranya kemudahan-kemudahan sehingga kita terlibat juga. Beri nasihat, buat cegahan dan sebagainya. Mudah-mudahan suasana yang ada ni dapat memberi kebaikan yang lebih besar kepada kehidupan kita secara keseluruhan insya-Allah. Kita marah masa kena kali ke kita. Masa dok kena ke kita, kita rasa tenang, dok sakut dengan kita dan sebagainya. Tu silsilah hak tengok dulu. Lagu mana nangisnya mak ayah dah. Ngalir air mata, menyesal dan sebagainya. Dulu kita tengok bak dadah dulu. Dadah orang cerita bak dadah, bukan nganu ni ke, ni dadah ni. Maka pada waktu tu ada apa satu, kita pun rasa tak ada tanggungjawab. Kemudiannya mari Terengganu, bukan kampung kita, bandar kita kata, bandar. Tiba-tiba mari dekat kampung kita, bukan adik-beradik kita kata. Allah, lah kena ke adik-beradik. Maka pada waktu tu susahnya rasa ketua lebat dah.
Kalau bab salah ni, maka dalam hubungan lelaki dan perempuan ini, Allahu Rabbi, ujian tuan-tuan, ujian. Bila Allah Ta'ala awak mari, tu tanda di antara Allah Ta'ala nak uji kita. Dan kalau kita dalam suasana sekarang selamat dan sebagainya ni, dapat dipermudahkan dengan amarang sahaja dan sebagainya, maka tu di antara tempat yang kita kena bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum Allah Ta'ala hisab kita. InsyaAllah perjalanan kita baik lagi, jauh lagi, banyak lagi benda yang perlu kita selesaikan. Dan insyaAllah kita jadi ejeng. Mari ni jadi ejeng pula, supaya boleh teguh orang lain. Jangan mudah sangat dak Terengganu jangan awak mudah sangat. Dak sebabnya ada di antaranya usaha-usaha yang dibuat ni, yang mana insya-Allah mudah-mudahan tidak ada lagi berlaku apa yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah kata janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan perempuan yang ajnabi, dak orang hak temang dan sebagainya. Maka kita buatlah begitu, dan fenomena-fenomena seperti ini mudah-mudahan menjadi di antara pendidikan gerak kerja yang bukan sahaja dapat imbuhan gaji kepada jabatan kaki tangan kerajaan, tetapi dapat di antaranya rahmat, berkat, dan Allah Ta'ala kurniakan pahala yang besar, yang mana telah dibuat oleh pihak kerajaan. Di antaranya bukan sahaja bab amar ma'ruf nahi munkar, kemudiannya secara khusus, tetapi ada juga bab amar ma'ruf nahi munkar ni. Kalau kita tengok, kalau di pawagam asing laki puang, dok gelak sangat. Bukan sahaja bab tu, sedia pula surah tayang tak boleh tayang waktu sembahyang. Ni di antara benda-benda yang kita boleh kongsi. Kerajaan buka peluang. Kalau ada pandangan hodak betul dan sebagainya, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian pula boleh beri pandangan kepada kita untuk kita laksanakan benda hodak comel tadi tu. Aerobik laki puang dan sebagainya. Ni hak kena cegah di antaranya. Tengah cari pelatih, jurulatih nak lelaki sahaja kalau boleh, yang boleh. Kalau hak puang khusus untuk perempuan sahaja. Kemudian banyak lagi lah operasi-operasi yang dibuat seperti yang disebut tadi, operasi hari Jumaatnya dan sebagainya. Apapun ni usaha-usaha yang sedikit, dengan kata lain, wajah sukhratul maut, bila datang saat kematian kita tu, hak pemerintah selesai. Sebab apa? Buat dah usaha dah sebanyak yang mungkin. Hak rakyat ni pula selamat. Selamat sebab apa? Tak ada ruang. Tak ada ruang nak buat. Kalau tak ada orang cegah, berleluasa sahaja. Contoh kalau pergi Kuala Lumpur, Kelak Malang sini, mana baru ni pergi berhenti dengar nyanyi buat mana? Tanya kedah tu, atas tu je ya tu. No, Indonesia ada apa? Maknanya kalau gitu, orang muda ni dia nak gejolak dalaman dia tu kuat. ujian. Mari kalau boleh nak bebas, tamburi orang cara, kalau boleh nak belaka, dok kira halal haram, dok kalau boleh lelaki pun lagi sedap dan sebagainya, mudah, tak ada orang. Tapi bila tak ada suasana yang memudahkan kita nak buat tu, maka kita secara automatik selamat. Adik puang kita selamat, kakak kita selamat, dak adik-beradik lelaki kita selamat. Dak berlaku benda ni. Kadang-kadang pecah muka bab apa? Gato nu kapung ye nu ha, gato awek ye kapung nu kena katok dia orang kadang-kadang. Dak nak sebut ni bukan mudah pun. Sedangkan nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, nak rahmat daripada Allah, belanja pun tak kena kadang-kadang. Semayang, pergi masjid, pergi masjid buat baik, gotong royong. Tak ada akapitih pun. Tapi nak buat hak dak molek ni, jangan. Nak pikat hak ni, dak gelamah dak mari. Kita contoh dak nak sebutnya kadang-kadang. Tapi sanggup berhabis nak sebutnya, itu adalah di antara yang selindung di sebalik semua kita ni adalah syaitan. Yang tadi nak suruh buat kemungkaran. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Ta'ala lah hak yang sebaik-baiknya, hak tukang anjur kepada kita kebaikan dan rahmat kepada kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ringkas kita, minta maaf walaupun terpaksa habis masa dan sebagainya, menguntungkan kedua-dua pihak, insya-Allah. Bukan sahaja dari segi tindakan undang-undang, tetapi dari segi dunia dan akhirat kita. Saya juga akan mati, akan bertanggungjawab dengan amanah yang banyak, dengan keburukan sifat dan sebagainya. Jika ada tu, maka kita bertaubat kepada Allah, insya-Allah, dan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Mudah-mudahan tak ni dak tukar katok dan sebagainya, dak kita ni macam satu keluarga, sama Islam, sama Melayu, orang kampung kita, dan kita kena sedar suasana yang ada sekarang ni, undang-undang Islam seolah-olah macam dicabur sekarang, dengan keberadaan golongan-golongan
orientalis, liberal dan sebagainya. Orang Melayu sendiri kadang-kadang yang terpesong fikiran dan sebagainya buat kerja untuk mengengkang nur cahaya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, maka kita berusahalah sebaik mungkin. Orang marang ramai hari ni dengar ceritanya, maka kita jaga kampung kita baik-baik insya-Allah. Jangan kita ulang lagi, kerana kalau salah bila nama ada ni lain sikit. Tak macam nama tak ada lagi. Dak, bukan nak menggerukan, tapi nak beri nasihat supaya tak berulang, dan jangan beri orang kampung kita juga terlibat dengan benda-benda gini. Dan kita jangan buat mudah lah, walaupun kata dok salah, bukan benda kita duduk pak sunyi dan sebagainya, tapi tadi kita sebut supaya tak berlaku dengan lebih jauh. Sebab kalau duduk sama atas mutu dengan dok duduk sama atas mutu-mutu lain dah lain hasil dia. Duduk dalam satu kereta dua-dua orang dengan duduk kereta lain. Maka dok saja mari serebang linga dan sebagainya, dok nafi benda tu. Sebab kita manusia belaka, dok perasaan tu. Apa pun insya-Allah, kita jangan biasakan benda-benda yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga pelihara kita insya-Allah. Sebab kalau kita buat biasa, betul orang kata tengok orang putih, dia tak pakai tudung, kita pergi belajar di luar negara, orang tak pakai tudung. Kita je orang Melayu susah sangat nampak orang tak pakai tudung, pakai seksi-seksi jadi tubik mata. Orang putih ada apa-apa dosa. Jangan biasakan dengan benda hak dak molek sampai jadi biasa dengan maksiat. Dak salah pun, dak ada apa pun, pegang tangan salam laki puang, dak pegang tak ada apa pun. Jangan, sebab ia akan mengikis nilai-nilai keberkatan. Dia akan menjarakkan kita dengan Allah. Yang paling besarnya, dia akan bawa kita yang menyebab tak selamat di hari akhirat nanti. Itu di antaranya insya-Allah. Apapun, mudah-mudahan kita jaga adab kita jaga agama kita, dan mudah-mudahan Allah Taala redha kehidupan kita dalam kehidupan yang singkat ini. Dan insya-Allah tak mustahil dengan kisah-kisah cerita-cerita yang banyak yang datang kepada kita, termasuklah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah bunuh anak perempuan, ada yang memang bukan Islam tapi masuk Islam. Ada di antaranya yang dijanji syurga oleh Allah Ta'ala. Maka kita juga insya-Allah peluang baik di hadapan kita. Orang puan jaga aurat molek, orang lelaki jaga aurat molek, jaga batasan lelaki puan. Tak salah nak kasih, nak memang kena kasih, kena kenal dulu. Tak lelaki puan nak nikah, tunang dan sebagainya, tapi ada batas. Batas tadilah agama yang akan jaga kita insya-Allah. Lepas daripada ni manis sangat. Dok manis. Kalau nikah ni dok rapat molek, tiba-tiba nikah, Allah. Netes air mata hak puang takut kat lelaki, tapi manis. Dak nak insya-Allah lelaki pun gitu juga. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita. Rasa setakat itulah pada pagi ni. Mohon maaf kalau ada salah dan silap terkasar bahasa dan sebagainya. Kalau ada yang dok sepak saya siapa daripada hasrat jabat agama, ada yang perlu disampaikan, boleh juga tambah juga sikit lagi insya-Allah untuk perhatian kita bersama dan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan hasrat daripada kerajaan negeri untuk memastikan supaya termasuklah MB sendiri untuk ulang semua maju berkat sejahtera tadi itu, dengan peruntukan hak ada, dengan pelan pembangunan PITAS 2030 yang akan membangun dari segi bukan sahaja rohani dan juga bina modal insani, tapi juga bina dari segi fizikal yang dalam perancangan yang cukup rapi. InsyaAllah setelah habisnya di antara komitmen-komitmen yang ada, maka akan diteruskan pembangunan. Kemudiannya dok comel dan sebagainya dalam keadaan tenang, mari berasa selamat. Mudah-mudahan kita boleh jaga benda-benda ni. Dan baru-baru ni masa ada exec member baru ni, ada lagi hok puji. Dok dia pergi mari Terengganu, dia kata dok temu lagi macam Kuala Lumpur, orang puang hok free hairnya, hok pakar ketat dan sebagainya, payuh nak jumpa. Maknanya mari dalam tempoh 2 hari tu dok jumpa dengan benda gitu. Maka kita jagalah benda-benda ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala selamat. Hok terpencil ni air-air ni, nak cerita hok lestiu tu terpencil sangat. Kadang-kadang tu pun dalam tindakan dalam tindakan jabat agama leknu nak tutup, cumanya ada kengkangan dari segi kalau nak tutup ni nak pakai atas dasar section berapa dan sebagainya, tapi usaha telah diberikan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi, selamat dan sejahtera kita semua insya-Allah. Duduk walaupun dok kaya, walaupun doklah kita ni mewah dan sebagainya, tapi tenang. Itulah yang kita harapkan insya-Allah untuk negeri kita ini dan dalam kehidupan kita ini. Hal paling pentingnya kita ni dah lama dah 40, 30, 20 anak kita nak tinggal kayak gitu. Generasi seterusnya itu insya-Allah yang sayang kepada Islam, yang akan jaga negeri dan negara kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.